Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Tumpuan berita. Kerajaan Sarawak menyeru agar lebih banyak penyelidikan dan pembangunan R&D dilakukan oleh Perbadanan Kemajuan Perusahaan Kayu Sarawak Pusaka dalam mencari tanaman yang berpotensi untuk dikomersialkan. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari dan Datuk Abang Openg berkata, penemuan kaedah serta tanaman komersial baru dapat membantu negeri menjana pendapatan lebih di samping meneruskan amalan ekonomi hijau. And therefore, because of that, there are two components which is important. One is the type of trees that can grow fast. You have to select the trees. Number two is the soil. The soil, the quality of the soil. So that once you tanam, tentunya makan minerals ya. But the soil has to be improved again through mineral injection. Beliau berkata demikian semasa menyampaikan amanah dalam majlis makan malam Jubli Emas ke-50 Pusaka di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK pada Isnin. Mengulas lanjut berkenaan kajian kualiti tanah, beliau menyarankan agar pusaka menjalinkan kerjasama dengan Jabatan Tanah dan Survey JTS untuk mendapat data tanah yang boleh dijadikan tapak tanaman baharu. Menurutnya, kajian ini akan membolehkan Sarawak mengeluarkan produk berkualiti berasaskan keperluan rakyat seperti perabot dan sebagainya. Our universities have to come in and also to do every aspect of the industry so that we are producing sustainable product and we comply with international needs. Katanya lagi antara tanaman yang perlu dikaji termasuk penanaman pokok getah hybrid yang boleh tumbuh dalam masa yang singkat, kayu balak yang mampu tumbuh di kawasan paya dan bukit, buluh dan pokok sintang yang boleh digunakan untuk membuat perabot. Turut hadir isteri Premier Sarawak Puan Sri Datuk Amar Jumaani Tun Tuanku Bujang, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof, Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan dan Datuk Seri Profesor Tuan Sim Kuhian, Speaker Dewan Undangan Negeri Tun Sarawak Tan Sri Datuk Amar Muhammad Asfia Awang Nasar, Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki serta div-div kenamaan yang lain. Terdahulu, Datuk Amar Awang Tengah dalam ucapan aluannya memberitahu pusaka telah bersedia untuk mengembangkan lagi industri berasaskan buluh. Bagi tujuan itu, jelasnya pusaka telah menyediakan pelan induk sebagai langkah melaksanakan usaha tersebut. In line with this, STIDC has prepared the master plan for bamboo industry in Sarawak to promote commercial planting of bamboo, productions of bamboo seedlings, community farming R&D, and downstream bamboo processing industries. Tambahnya, pusaka juga telah memeterai perjanjian bersama dengan Subur Tiasa dan Rich Venture Plantation Sdn Bhd dalam membangunkan industri buluh dan bayu arang. Beliau yang juga pengerusi Lembaga Pengurusan Pusaka berkata, Kerajaan Sarawak telah memulakan peladangan pokok industri sejak tahun 1990 untuk mencapai hasrat penanaman pokok seluas 1 juta ekar. This program is to ensure long-term supply of raw material to support the developments and the growth of downstream timber processing industry. Beliau turut menggesa pusaka untuk menelaraskan lebih banyak penyelidikan dan pembangunan kolaboratif di kalangan industri, institusi penyelidikan dan agensi kerajaan yang berdaya saing dalam pasaran global. Keperkembangan di Betong, Rombongan Jelajah Eksplorasi Lebuhraya Pan Borneo LPB telah melakukan persinggahan di tapak projek Pan Borneo WPC 05 di Betong pada Isnin. Persinggahan tersebut adalah untuk berehat dan makan tengah hari sebelum meneruskan perjalanan ke beberapa persinggahan seterusnya dan bermalam di Sibu di mana perjalanan ke Miri akan diteruskan pada Selasa. Dalam itu, rombongan yang diketuai Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Natalinggi itu melakukan jelajah menerusi bas dari Kuching ke Miri bagi meninjau perkembangan terkini LPB.
Jelajah ini merupakan anjuran Kementerian Kerja Raya dan Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak yang mana upacara pelepasan jelajah terdahulunya telah berlangsung di Kuching pada pagi Isnin. Turut hadir Timbalan Premier Sarawak Datuk Ahmad Degres Ugambas, Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak Datuk Majang Renggi dan Insinyur Adila Riwo dan Ahli Pembetul Dr. Richard Rapu. Selanjutnya, Pesta Tatau 2023 telah menerima sejumlah 75,000 kedatangan pengunjung semenjak hari pertama penganjurannya sehingga Sabtu lepas. Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Datuk John Siki Tayai berkata jumlah tersebut akan bertambah pada penghujung pesta ini nanti, di mana beliau yakin edisi kali ini mampu melepasi jumlah 3.8 juta ringgit pulangan yang disasarkan. Beliau juga menyuruh agar semua pihak termasuk ahli jawatankuasa pengurusan dan pejabat daerah Tatau bekerjasama dalam membawa kejayaan kepada pesta ini. Jadi aku minta bila kita akan berjual, anda melalai ke penyampau oleh kita, laban kami tak pada patut kena kita itu elak ngatur bisik bawa berjual. Laban nanti untung kita tahu ke untung untuk kuliah kita bayar berjual kita 16 hari itu bunyi ketua dia nak mangai 3 juta ke rugi-rugi kan kita agak gerai itu dia rugi agak gerai artinya naik buah gerai kita lah ya. Jangan madah ngagai orang ke Mansik ngagai tiap kedai kita ngagai gerai kita. Lepas nadai cukai kita tadi ke madah ke penyampau oleh kita tiap malam kan. Nadai dicukainya. Nyalai anak hirau ke ahli jawatankuasa atau ke ahli jawatankuasa pengelola tu cukai untuk kita nadai. Perintah nak lembaga hasil dalam negeri pun nak cukai kita. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam Majlis Penangguhan Pesta Tatau 2023 di pentas utama Pesta Tatau 2023 pada Sabtu. Dalam hal itu, pelbagai persembahan kebudayaan diadakan semasa pesta tersebut, antaranya persembahan kebudayaan mewakili pelbagai suku kaum dari daerah Tatau termasuk persembahan ngajat, kuntau, kesut, persembahan datun jolut wanita dan pelbagai lagi. Selain itu, program tersebut turut dimeriahkan dengan pertandingan ratu etnik yang telah dimenangi oleh Vivian Kuan yang membawa balik wang tunai berjumlah RM2,500 beserta trofi. Manakala Naib Johan pula dimenangi oleh Stephanie Elam yang membawa pulang wang tunai berjumlah RM2,000 serta trofi dan tempat ketiga disandang Viviana Uring dengan hadiah wang tunai sebanyak RM1,000 serta trofi. Di samping itu, terdapat anugerah khas iaitu Miss Congeniality, Miss Photogenic dan Best Talent yang mana ketiga-tiganya telah dimenangi oleh Emily Clara. Di Marudi pula, Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW sentiasa komited bersama Kerajaan Perpaduan dalam usaha meneruskan dan merealisasikan agenda serta program teras di bawah kementerian ini. Timbalan Menterinya Datuk Rubiah Wang berkata, visi, misi dan fungsi KKDW masih kekal iaitu melahirkan masyarakat desa yang sejahtera dalam pelbagai aspek kehidupan, bukan sahaja infrastruktur, malahan juga sosial, ekonomi budaya dan persekitaran. Jelasnya ini bagi memastikan warga desa terus menerima manfaat yang disediakan dalam usaha mengubah taraf sosioekonomi masyarakat luar bandar, seterusnya menyumbang kepada kemajuan negara. Jom Masuk Kampung merupakan satu strategi kerajaan melalui agensi kita kemas untuk kita memaklumkan, untuk kita memberi maklumat terperinci kepada masyarakat setempat tentang dasar dan polisi kerajaan, khususnya kerajaan persekutuan. Program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh kerajaan persekutuan, program-program yang boleh meningkatkan perpaduan, program-program yang boleh meningkatkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Bukan saja memfokuskan projek pembangunan infrastruktur, tetapi juga melalui projek-projek ataupun pembangunan lain. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis penutupan rasmi program Jom Masuk Kampung di Dewan Surau Nur Ihsan Kampung Pemindahan Marudi pada Ahad.
Program ini dilaksanakan sebagai platform strategik antara pihak kerajaan bersama pemimpin, belia dan komuniti luar bandar bagi mendekati penduduk di peringkat akar umbi dalam menjelaskan strategi, tindakan dan perancangan pihak kerajaan dalam pembangunan kampung dan komuniti. Manakala di Meradung, Timbalan Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Datuk Seri Wang Tiong Si telah mengadakan lawatan ke-19 rumah panjang di daerah Meradung pada Ahad. Lawatan itu bertujuan meninjau dan mengenal pasti keperluan penduduk rumah panjang di samping menyalurkan bantuan kepada mereka yang memerlukan. Menurut Datuk Seri Wang adalah menjadi tanggungjawab beliau sebagai wakil rakyat untuk mendengar kesusahan dan aduan rakyat walaupun masih ada tanggungjawab lain yang perlu dilakukan. Dalam lawatan tersebut, penduduk rumah panjang mengambil kesempatan untuk mengemukakan masalah yang dihadapi, termasuk penyelenggaraan rumah panjang, penambahan peralatan asas dapur dan pembiayaan Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK serta Biro Wanita. Ahli Parlimen Sarike merangkap aduan report itu turut menyerahkan geran projek kecil luar bandar MRP kepada JKK Rumah Panjang Regina, JKK Rumah Panjang Augustine Mat dan JKK Rumah Panjang Juliana Lebih. Beliau kemudiannya menyempurnakan majlis perasmian pemasangan lampu jalan di daerah Sarike di Jalan Pasi dan Jalan Merudu pada 11 petang. Kepaparan di muka. Hubungan baik antara kelab-kelab berkaitan bola sepak amat penting dalam menjayakan program berkaitan sukan tersebut. Adun Talian Royston Valentine berkata, kelab pengadil bola sepak contohnya mempunyai peranan penting selain daripada penganjur pertandingan sukan itu sendiri. Kalau kita lihat dalam jawab pertandingan, pengadil inilah yang memainkan peranan penting selain daripada pihak penganjur. Kalau tak ada penganjuran, tak ada perlawanan. Kalau tak ada perlawanan, tak ada pengadil itu tugas dan sebagainya. Jadi apabila wujudnya kelab pengadil ini, maka saya lihat susun atau pihak pengadil ini bersama dengan pihak penganjur pertandingan nampak sangat baik dan Berucap pada majlis makan malam Kelab Pengadil Mukah pada Ahad, Royston turut memuji bola sepak Mukah yang sentiasa aktif dalam penganjuran sukan bola sepak dengan penganjuran terbaru melibatkan kerjasama antara pihak Persatuan Bola Sepak Mukah, MUFA, dengan barisan pengadil di bahagian Mukah dalam menganjurkan pertandingan bola sepak bawah 20 tahun. Sementara itu, beliau melihat banyak peluang untuk berkolaborasi dalam pelbagai sukan bola sepak lain seperti futsal dan street soccer serta aktiviti luar termasuk aktiviti kemasyarakatan. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Hafizah Munirah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri rutin UKAS, saksikan suasana majlis makan malam Jubli Emas ke-50 Pusaka di Pusat Konvensyen Borneo Kuching pada Isnin. #saluran informasi rakyat. Salam UKAS. Atenson mata kaji semangiseng